النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Daripada Sayyidatina Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhuma. Daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah datang kepada aku ibuku dalam keadaan rindu kepada aku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh menghubungkan silaturahim dengannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, boleh. Maka berkata Ibnu Uyainah salah seorang perawi hadis ni, iaitu Sufyan bin Uyainah. Lalu berkata Sufyan bin Uyainah, Allah Ta'ala menurunkan padanya ayat ini, La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hadis ni, kisah ni menceritakan berkenaan dengan ibu Sayyidatina Asma radhiyallahu anha. Asma radhiyallahu anha anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu telah berkahwin dengan beberapa orang isteri. Aisyah radhiyallahu anha ni adik-beradik dengan Asma. Kan kita biasa kan isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dan Asma ni kakak Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ibu Asma dan ibu Aisyah ialah orang lain-lain. Asma radhiyallahu anha, dia punya ibu dia nama Qailah. Ada yang mengatakan Qutailah. Ibu Asma Qailah. Sebelum kahwin dengan dan ibu kepada Aisyah ialah Ummu Ruman radhiyallahu taala anha. Sebelum kahwin dengan ibu Aisyah, Ummu Ruman, Sayyidina Abu Bakar kahwin dengan ibu Asma, iaitu Qailah ni. Tapi kemudian beliau bercerai dengan Qailah. Dengan Qailah ni dapat dua orang anak. Seorang ialah seorang ialah Abdul Rahman bin Abu Bakar, dan seorang lagi ialah Asma. Kemudian lepas tu baru kahwin dengan Abdul Rahman bin Abu Bakar. Jadi Ummu Ruman, isteri yang kedua ni Islam, dan isteri yang pertama Qailah ni tak Islam. Kemudian lepas tu Abu Bakar radhiyallahu anhu telah ceraikan beliau. Jadi yang dalam kisah ni, yang datang ziarah Asma ni ibu dia Qailah tu, dan Qailah ni tak Islam. Jadi bila dia ziarah anak dia, waktu tu Nabi SAW masih ada. Bila dia ziarah anak dia cerita kepada Nabi SAW, ibu aku kadang-kadang datang ziarah aku, rindu aku, sayang kat aku, adakah aku boleh buat baik pada dia? Jadi Nabi SAW kata, ya, buat baik pada dia. Dekat ibu kau yang tidak Islam pun, kau kena buat baik kat dia. Maknanya kalau ibu tidak Muslim pun, seorang itu tetap diperintahkan untuk buat baik kepada ibu bapanya itu. Kemudian berkenaan dengan ini, Sufyan bin Uyainah rahmatullah alaih, beliau membacakan firman Allah, iaitu Allah bagi tahu kalau ada orang yang tak boleh buat baik pada mereka. Tambahan lagi kalau mereka itu ialah ibu bapa kepada orang yang Islam tersebut. Dalam bulan lepas tak salah saya, selepas saya baca kitab ni, ada salah seorang ahli jemaah jumpa saya, dan dia tanya kepada saya, kalau satu orang tu dia mu'allaf, maksudnya dah masuk Islam, kemudian ada ibu bapa dia belum Islam, adakah dia kena buat baik pada ibu bapa dia? Ini jawapan dia. Di dalam hadis ni, ini jawapan dia. Ibu bapa yang tak Islam, anak Islam, tetap anak itu kena buat baik pada ibu bapanya. Tetapi kalau ibu bapanya suruh perkara yang melanggar perintah Allah, ataupun melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan kafir atau syirik, maka tidak boleh anak itu mentaati ibu bapanya pada perkara tersebut. Baik. Wabi qala haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz ibn Muslim an Abdullah ibn Dinar qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul
ra'a Umaru radhiyallahu anhu latan siyara'a tuba' faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha yawm al-jum'ah wa idza ja'aka al-wufud qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lah فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. Daripada Ibnu Umar, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah melihat kain yang bercampur dengan sutera. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, belilah. Satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengok ada pakaian kain yang baik yang bercampur dengan sutera. Kain tu dia bercampur dengan sutera. Kain tu dia diperbuat, material dia campur antara sutera dengan bukan sutera. Dan kain tu dia punya, bila dia campur dengan sutera, maka kain tu lembut. Zaman dulu, kain yang ada, orang zaman dulu pakai kain kasar-kasar. Jadi oleh kerana kain tu begitu lembut, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu cadangkan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tuan pakailah kain ni. Beli kain ni, pakai kain ni pada majlis-majlis khas. Iaitu kalau ada orang-orang datang dari luar, utusan datang, delegasi datang nak masuk Islam ke ataupun nak jumpa tuan, pakai kain ni. Dan juga pakai pada hari Jumaat. Hari Jumaat, hari keraian. Jadi tuan pakai kain yang baik ni. Itu cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada betulnya, sebab kerana kain tu baik. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya yang memakai kain ini orang yang tiada habuan baginya di syurga. Apa maksudnya? Kerana kain ini sutera. Jadi orang yang kalau pakai kain sutera kat dunia bagi lelaki, dekat akhirat tak dapat pakai sutera. Tapi orang yang kat dunia tak pakai sutera, iaitu lelaki, akhirat nanti Allah bagi dia pakai sutera. Jadi sutera Allah haram. Lalu ketika diberikan kepada Nabi SAW sejumlah kain, lalu baginda SAW telah mengirimkan kepada Umar radhiyallahu anhu satu pasang kain. Maksud pada waktu yang lain, ada orang hadiah beberapa jenis kain kepada Nabi SAW. Dan antara kain tu ada kain sutera. Nabi telah ambil salah satu kain sutera tu, Nabi bagi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, betapa aku memakainya? Betapa di sini maksudnya macam mana? Macam mana aku nak pakai? Sedangkan Tuan telah berkata apa yang telah Tuan katakan mengenai keharamannya ke atas orang lelaki. Dulu Tuan kata tak boleh pakai sutera, sekarang Tuan bagi pada saya lah pakai. Tuan bagi pada saya lah pakai sutera ni. Tuan hadiahkan pada saya sutera ni. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak memberikannya untuk engkau memakainya. Akan tetapi engkau boleh menjualnya atau memakaikannya pada orang lain. Nabi SAW beritahu, aku hadiahkan pada kau sutera. Bukan maksudnya semestinya kau kena pakai. Tapi boleh jadi dengan cara kau bagi perempuan pakai. Bagi pada orang perempuan pakai. Ataupun kau boleh jual. Sutera tu boleh jual. Sebab kerana dia masih boleh digunakan oleh sebahagian orang. Maksudnya perempuan. Laki tak boleh, perempuan boleh. Jadi kalau perempuan beli, tak ada masalah. Ataupun ada orang beli bagi pada perempuan, tidak ada masalah. Jadi aku bagi pada kau sutera, bukan untuk kau pakai, tapi sama ada kau jual ataupun kau bagi pada orang yang boleh pakai, iaitu perempuan. Lalu Umar radhiyallahu anhu mengirimkan kain itu kepada saudaranya daripada penduduk Mekah yang masih belum memeluk Islam. Mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hadiahkan kain tu kepada saudara dia yang masih belum Islam. Apa maksud dia dalam hadis ni? Imam Bukhari rahmatullah alaih nak bagi isyarat bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau telah bagi kain itu kepada kaum keluarga sebelah ibu bapanya yang masih belum Islam. Maksud nak bagi tahu beliau buat baik, beliau menghubungkan silaturahim dengan kaum keluarga ibu bapanya yang masih belum Islam. Dia hadiahkan kain sutera tersebut yang mana mereka masih belum Islam. Poin Imam Bukhari dalam hadis ni ialah Imam Bukhari rahmatullah alaih nak sabitkan bahawa
orang yang kaum keluarga ibu bapa pun kalau belum Islam, maka disunatkan untuk satu orang Muslim itu buat baik kepada kaum keluarga ibu bapa yang masih belum Islam. Itu yang di sini. Okey, baik, kita baca lagi sikit hadis sebelum kita tutup majlis. Baik. Babu la yasubbu walidai. Bab pada menyatakan jangan mencaci ibu bapa. Jangan mengkeji atau mencaci ibu bapa. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'd bin Ibrahim. Ni Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan Thauri ni dalam riwayat ni. Qala haddatsani Sa'd bin Ibrahim an Humaid bin Abdul Rahman an Abdullah bin Amr qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal kaba'iri an yashtima ar-rajulu walidayhi faqalu kaifa yashtim qala yashtimu ar-rajula fayashtimu abahu wa ummah. Daripada Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa-dosa untuk kutuk atau caci, maksudnya dia caci ibu bapa dia depan ibu bapa dia, ataupun dihina ibu bapa dia, dia kutuk ibu bapa dia. Baik. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum telah bertanya, bagaimana dia memaki hamun? Maksudnya sahabat kata, mana ada orang caci maki ibu bapa dia? Para sahabat macam tak boleh bayangkan macam mana satu orang tu boleh kutuk ibu bapa dia. Rasulullah SAW menjawab, memaki hamun dia akan seorang lelaki, lalu memaki hamun kembali lelaki itu bapanya dan ibunya. Apa maksud dia? Memang secara umumnya orang tak maki ibu bapa dia, tapi jangan juga melakukan perbuatan yang menyebabkan ibu bapanya dimaki. Maksudnya macam mana? Dia gaduh dengan orang. Bila dia gaduh dengan orang tu, dia kutuk ibu bapa orang tu. Dia kata, bapak mak kau tak guna. Bila orang tu kena kutuk mak bapak dia, orang tu marah dia balik, kutuk mak bapak dia. Maka perbuatan itu ialah menyebabkan ibu bapa dicaci. Daripada hadis ni juga sabit bahawa seorang anak, dia jangan mencaci ibu bapa orang lain sehingga menyebabkan ibu bapa dia juga dicaci maki. Kadang-kadang kita kutuk mak bapak orang kan. Orang tu anak dia buat salah, kita kata bahawa anak tak guna, bapak dulu ni kan tak pandai lahirkan ni. Tengok bapak jahat, anak jahat. Kadang ayah dia, anak dia jahat, tak semesti ada kaitan ibu bapa. Tapi bila dia dengar, dia kutuk ibu bapa kita pula. Maka Nabi kata, itu antara dosa besar. Seorang yang kutuk ibu bapa orang lain, orang kutuk ibu bapa dia pula, maka itu menyebabkan ibu bapa dimaki. Dan itu termasuk dosa besar. Baik, hadis last. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Salam, qala akhbarana Makhladun, qala akhbarana Ibn Jurayd, qala sami'tu Muhammad bin al-Harith bin Sufyan yaz'umu anna Urwah bin Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr bin al-As yaqul min al-kaba'iri inda Allah ta'ala an yastasibba ar-rajulu liwalidihi. Daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, antara dosa besar di sisi Allah Ta'ala bahawa seseorang lelaki yang menyebabkan orang lain mencaci kedua-dua ibu bapanya, yakni kerana dia mencaci ibu bapa orang itu terlebih dahulu. Antara dosa besar, satu orang lakukan perbuatan yang menyebabkan ibu bapanya dikeji kerana dia kutuk ibu bapa orang itu. Baik, ini antara dosa besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini masih lagi dalam bab ibu bapa. Alhamdulillah kita dapat baca beberapa hadis. Semoga kita dapat ambil iktibar dan dapat amalkan hadis tersebut. Nanti kita akan sambung lagi pada 2 minggu hadapan. Baik, wallahu alam.